Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Okay, harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, hari ini 19 Jun 2021. Okay, hari ini hari Sabtu dan sekarang lebih kurang pukul 9.38 minit malam. Anda sedang menonton saya secara live. Okay, dah lama saya tak live. Alright, dan malam ni saya ada kelapangan sikit. So, saya nak buat sharing dengan anda semua. Dan topik pada malam ni, kita nak bincangkan berkaitan dengan isu yang hangat. Okay, diperkatakan di luar sana berkaitan dengan Dr. Azizan Osman ataupun Datuk Wira Dr. Azizan Osman membeli satu saham yang dengan kuantiti yang banyak lah sehingga jutaan unit dalam pasaran saham Bursa Malaysia kita pada minggu lepas. Okay? Jadi malam ni saya tertarik untuk bercakap topik ini, sebab mungkin dah ramai daripada anda pun dah tahu. Ada artikel yang ditulis berkaitan dengan pembelian saham ini. So itu bukanlah sesuatu perkara yang terpencil. Saya rasa semua orang dah tahu pasal topik ni. Alright, dan so malam ni saya secara eksklusif nak borak-borak dengan anda tentang topik ini sebab of course saya buat sesi live ini untuk student-student saya, follower saya di Nizam Malik page, yang selalu bercakap tentang topik ni, tetapi saya tak sempat nak respon. So insyaAllah malam ni kita borak sama-sama. Alright, dan kita boleh berkongsi-kongsi pandangan. Alright, so apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Alright, dan boleh respon kepada saya. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Alright. Dan anda boleh berinteraksi dengan saya. Anda boleh klik like dekat sini. Yes, saya nampak ada button like dekat sini. Anda boleh klik like dan juga anda boleh tulis komen anda di ruangan komen di bawah. Alright. So, yes, kita dah dapat komen daripada Tuan Syed Idrus Al-Sagaf. Assalamualaikum Tuan dan sahabat semua. Muhammad Luqman, salam coach. Nur Hisham Abdul Rahim, Assalamualaikum TNM dan sahabat semua. Bibi Fatimah, Muhammad Hamzah, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Farhan, Assalamualaikum Tuan. Awan Timurman, Assalamualaikum Tuan. Sekejap saya nak ketatkan sikit ni. Alright. Saiful Bahari Muhammad, Assalamualaikum Coach. Padu betul mentor Coach. Siti Saadah Muhammad Sulaiman, Assalamualaikum Tuan Nizam dan sahabat semua. Alright. Terima kasih kerana respon. Saya ingat tak saya ni? Harap-harap anda nampak dengan jelas lah. Alright. Syamsa Syazwan, green screen baru ke kat belakang tu? Dah lama dah. Green screen ni memang saya gunakan kalau saya buat training Zoom webinar saya ke, Facebook live saya ke. Memang kita pakai this green screen. Cuma malam ni saya live menggunakan iPhone saya. Jadi tak ada function untuk green screen. Jadi anda tengoklah saya dengan berlatar belakangkan hijau ni, Alright, so hijau mata memandang namanya, Ayim Penyayang, salam Tuan, selamat malam. Moga Tuan sihat walafiat, suara jelas dan terang. Terima kasih Ayim Penyayang. Alright, Tabam Libin, kelas, bukan kelas, jelas Muhammad Farhan, dengar Tuan, clear, terbaik. Right. Lah Albana, kenapa macam kabur? Macam kabur. Saya pun tak pasti kenapa. Tetapi tak apalah. Apa sahaja yang ada, kita boleh nampak. At least boleh kita teruskan sesi live kita. Alright. Mungkin saya kena beli iPhone yang latest kot. Alright. Reni Suraya, rindu background purple coach. Dekat belakang ni dia punya background masih warna purple. Alright. Isha Muhammad Yusof, macam kabur. Saya pun tak pasti. Mungkin saya kena wipe sikit saya punya kamera ni. Alright. Clear tak? Alright. Saiful Bahari Muhammad, hijau itu bullish coach. Alright. Ahmad Sufian, rasanya Tuan kena lap kot kamera depan. Alright. Dah. Clear tak? Lebih clear. Alright. Tapi kabur ke, clear ke, tapi kalau tak ramai yang menonton bosan. So apa kata anda klik button
like dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live kita pada malam ini. Okay, alright. So, topik kita macam yang saya katakan sebentar tadi, okay, antara berita yang tergempar yang kita dapat pada minggu lepas, saya rasa hari Jumaat yang lepas, kita dapat berita di mana Datuk Wira Dr. Azizan Osman telah membuat pembelian saham, okay, dengan jumlah kuantiti yang sangat besar, okay, iaitu 44 juta, dan kaunter saham tersebut adalah kaunter MP. Okay, so of course, kita dah boleh baca banyak artikel yang menulis tentang topik ini. Alright, jadi tapi saya rasa tak ramai lagi yang buat live dan cerita pasal topik ni. Jadi of course, saya saya gunakan ruang ni, masa yang ada untuk kita borak sama-sama dengan anda, apa pandangan anda. Okay, so anda boleh tulis dekat ruangan komen. Alright, yes, Nazrul, Datuk Wira Dr. Azizan Osman invest 44 juta dengan saham MP kan? Yes, betul tu. Itu topik yang kita nak borakkan pada malam ni. Apa pandangan anda? Okay, dan bersama dengan saya ada iPad saya. Okay, dan saya akan gunakan data dalam iPad Pro saya ni untuk buat sharing dengan anda berkaitan dengan topik ni lah. So, counter MP. So, apa yang ada dalam counter MP dari segi fundamental dan technical. So, kita akan tengok sama-sama malam ni. So, that's why saya nak anda bantu saya untuk klik button share, okay, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat menonton dan belajar bersama-sama dalam sesi live saya pada malam ni. Okay, dan ingat, disclaimer, okay, saya buat sesi ni, kita borak-borak pasal MP dan Datuk Wira Dr. Azizan Osman bukanlah satu buy call ataupun sell call ke apa ke. Alright, dia sekadar perkongsian berkaitan dengan isu semasa. Okay, kalau faham, anda boleh follow sesi live ni. Kalau tak reti bahasa, dan jangan follow sesi live ni dari awal sampai habis. Okay, alright, so sekarang ni kena cakap terang-terang sikit, sebab ada orang tak reti bahasa. So that's why kita kena cakap clearly. Alright, kita discuss on the topic, bukan untuk suruh orang beli saham ataupun jual saham. Okay, nak beli saham, nak jual saham, terpulang kepada keputusan masing-masing. Okay, jangan ikut-ikut orang. Okay, but after all, kita still boleh discuss. Okay, discuss apakah isu semasa. Alright, kalau tak boleh discuss isu semasa, baik jangan tulis news lah dekat The Age dan sebagainya kan. Betul tak? Okay, alright. Saiful Jasman, aduh baru nak beli coach. Okay, alright. So nak beli suka hati, terpulang pada keputusan masing-masing. Okay, alright. Syaful, saya invest 40k je Tuan Nizam dalam MP. Hehehe. Okay, alright. Alright. So, saya rasa masih tak ramai lah yang tengok saya live ni. Anda dah klik button share ke belum ni? Klik lah button share. Please. Okay, so saya bagi anda 30 saat untuk anda klik button share. Okay, dan meriahkan sesi live saya pada malam ni. Okay, malam ni hari Sabtu malam Ahad. Okay, pastinya tak ada buat apa-apa. Okay, jadi bolehlah join sesi live ni. Okay, Muhammad Farhan, ini perbincangan bukan by call. Okay, jangan tak reti bahasa. Hashtag jangan tak reti bahasa. Okay, alright. Siti Nur Aziz, ya, kena cakap terus terang coach. Ramai yang tak faham bila berkias. Betul tu. Okay, alright. So, ceritanya macam ni. Saya hari Jumaat lah semalam, okay, saya tengah duk lepak-lepak, tiba-tiba saya dapat satu notification dekat M Plus Online, dia punya macam news update dia. Alright, dan salah satunya adalah dia tulis Dr. Azizan Osman. Okay, Dr. Azizan Osman, dan of course being mentee kepada Dr. Azizan Osman, okay, of course dia menarik perhatian saya untuk baca dan apa ceritanya. Okay, dan bila saya buka That's News update, okay, kita dapat baca lah MP, counter MP telah dibeli oleh Datuk Wira Dr. Azizan Osman sebanyak 44 juta unit saham. Okay, so that's the info yang kita dapat. Dan selepas tu saya tengok dekat Facebook ada dah start artikel dan surat khabar online yang berkongsikan berkaitan dengan isu inilah. So kalau tanya pendapat saya, apa yang saya pada pandangan saya lah, okay, personally, nombor satu sekali, first kali lah saya cakap, saya boleh share dengan anda. Nombor satu adalah dia tulis dekat situ adalah Dr. Azizan Osman. Okay, dan itulah satu perkara yang menarik perhatian saya. Okay, sebab of course sebelum ni ada isu lah berkaitan, ada sedikit isu berkaitan dengan title doktor Dr. Azizan Osman ni.
Alright, yang ramai orang kata dia tipu dan sebagainya. Okay, dan sekarang ni bila terkeluar di MP punya announcement tu, okay, tu tulis Dr. Azizan Osman, maksudnya that's true. Okay, Dr. Azizan Osman memang itu adalah title dia. Okay, jadi sebab kalau bukan title dia Dr. Azizan Osman, takkan keluar dekat announcement tu ada title doktor. Okay, so ini adalah satu perkara yang menjawab kritikan ramai orang berkaitan dengan title doktor tersebut. Okay, so he proves that yang memang title doktor tu milik dia dan layak digunakan. Okay, so itu perkara yang saya rasa saya seronok baca pada ketika saya buka that news lah. Okay, alright, dan of course saya just nak share dengan anda, saya ni memang merupakan students ataupun follower yang belajar bersama dengan Datuk Wira Dr. Azan Osman. Okay, bermula saya belajar dengan Dr. Azan Osman ni pada tahun 2011, 2012 if I not mistaken. Masa first saya follow the seminar. Okay, dan program yang saya betul-betul follow selepas tu adalah pada tahun 2014, Februari 2014. Okay, dan di situlah permulaan saya follow Dr. Azan Osman. So dah lama dah, bertahun-tahun dah saya follow Dr. Azan Osman. So saya nak share dengan anda terlebih dahulu macam mana saya punya proses pembelajaran lah bersama dengan Dr. Azan Osman. Bolehkah saya cerita? Berapa ramai daripada anda okey kalau saya cerita sedikit kisah saya dengan Dr. Azan Osman? Kalau okey, komen okey. Boleh? Cepat. Komen okey dulu. Saya nak cerita sedikit sejarah dan cerita saya tentang macam mana saya kenal Dr. Azan Osman, apa yang saya belajar daripada beliau, alright, dan sehingga sekarang apa situation saya dengan dia lah basically. Boleh tak? Okay, alright, eksklusif ni malam ni. Malam ni kita nak cerita-cerita sikit. Okay, kita tak nak cerita pasal saham saja. Okay, sebab cerita pasal saham anda boleh cari dekat banyak tempat. Dan of course, at the end of the session juga kita akan semak sedikit tentang MP. Okay, counter MP tu okey ke tak, apa semua kita boleh tengok. Okay, sebagai seorang pelabur dan trader saham retail, kita ada tools untuk kita buat kajian saham. Okay, jadi malam ni saya nak share dengan anda sedikit sebanyak macam mana kita membuat sedikit semakan, yang mana kita menggunakan apps yang public, yang semua orang boleh akses. Cuma saya share dengan anda cara macam mana kita melihatnya. Okay, alright, so ceritanya macam ni. So saya start pada tahun 2014 lah, Februari 2014. Saya attend seminar di Berjaya Waterfront Hotel di Setulang, Johor Bahru. Masa tu saya attend seminar Bangkit 2014. Bangkit 2014. Okay, dan seminar tersebut adalah seminar daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari, sampai pukul 1 petang. Okay, 8.30 pagi sampai pukul 1 petang. Okay, dan dia adalah kisah macam mana kita nak bangkit semula lah kehidupan kita ni kan, dan bangkit berniaga lah basically. Okay, so sesi tu sebenarnya adalah sesi yang menjadi turning point dalam hidup saya. Okay, kalau anda pernah follow saya sebelum ni, saya merupakan seorang penjawat awam. Saya merupakan seorang pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan berkhidmat, masa tu saya start berkhidmat adalah pada akhir tahun 2011. Dan bila saya masuk bekerja sebagai seorang pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia, saya menghadapi sedikit isu dan struggle di tempat kerja saya, which is saya found out that yang saya tidak minat dengan kerjaya sebagai seorang pegawai farmasi. Okay, dan bidang kesihatan ni bukan satu bidang yang saya minat. Okay, jadi happen to be because of stress dekat tempat kerja. Saya ada masalah dengan bos saya ada masalah dengan rakan sekerja saya ada isu tentang bekerja. Okay, jadi saya rasa nak resign daripada kerja makan gaji saya. Okay, jadi bila saya nak resign daripada kerja makan gaji saya tu, apa yang saya terfikir pada waktu tu adalah untuk buat bisnes. Okay, untuk buat bisnes dan supaya saya dapat build satu bisnes yang menguntungkan, supaya saya dapat leave my job. That's the idea. Okay, tetapi bila kita buat sendiri, kita takut. Kita ada kerisauan yang kalau kita buat bisnes dan bisnes tu fail, okay, macam mana kita dah leave job kita. Okay, maksudnya macam ni, kita resign, lepas tu kita buat bisnes, lepas tu bisnes tu fail. Okay, mestilah ialah satu risiko yang sangat besar yang saya perlu ambil sekiranya saya nak buat bisnes. Okay, sebab bukan semua orang buat bisnes dan berjaya. Okay, jadi that's why pada waktu tu saya rasa, okay, orang yang boleh saya belajar macam mana nak berbisnes
adalah Dr. Azizan Osman pada waktu tu. Jadi saya pun pergilah belajar dekat Bangkit 2014 tu. Alright, dan saya dengar daripada pagi sampai ke petang tu. Dan pada waktu tu saya decide untuk attend dia punya program Intensif Magnet Kekayaan dan Kejayaan, kita sebut IMKK, yang akan berlangsung pada bulan Mac 2014. Okay, pada waktu itulah. Okay, dan masa tu saya kena bayar RM997 untuk attend IMKK tu, dan saya dapat lagi 3 tiket percuma. Maksudnya saya bayar 997, lagi 2 tiket percuma. Okay, 997 dan saya bayar lagi dapat lagi 2 tiket. Maksudnya kalau saya cari lagi 2 orang, kita boleh tong-tong, kita boleh kongsi untuk bayar that seminar untuk pergi ke IMKK tu lah. Dan IMKK tu berlangsung pada bulan Mac 2014 di The Mines Convention Center, Mines International Convention Center. Alright, dan itulah keputusan yang saya buat. Cumanya sebab masa tu saya tak ada kawan-kawan yang sama-sama nak resign dan juga nak buat bisnes. Jadi saya pergi ke The Mines dengan seorang diri. Okay, saya ingat lagi masa tu saya drive kereta Viva saya, Viva biru saya. Okay, dari Johor Bahru ke The Mines. Okay, perjalanan ambil masa lebih kurang 4 jam. Alright, dan masa tu hasrat saya adalah, impian saya, matlamat saya adalah saya nak jumpa dengan Datuk Wira, saya nak jumpa dengan Dr. Azizan Osman, dan saya nak minta dia ajar saya macam mana saya boleh resign daripada kerja makan gaji saya. Okay, so that's the story. Okay, so adakah anda masih bersama dengan saya? Siti Nur Haris, cerita kita lebih kurang serupa, coach. Doakan saya berjaya dalam saham, dan saya juga sangat-sangat berharap akan resign dari kerja saya. Okay, alright. So, saya ingat lagi pada bulan Mac 2014 tu saya pergi seorang diri. So, saya book for hotel. Alright, dan kemudian saya go through program tu. Saya rasa kalau tak silap saya dalam 4 hari, 4 ke 5 hari lah program. Lama gila program. Dan program IMKK tu dari pagi sampai ke malam. Bayangkan, pagi kita bangun tu pukul 7.30 kita dah keluar, pergi ke Convention Center, Mines Convention Center, sampai pukul 12.30 malam, pukul 1 pagi baru balik. Okay, dan it was program yang betul-betul intensif lah. Okay, dan masa tu lah saya attend, alright, dan dengan penuh pengharapan. Saya pergi dengan penuh pengharapan supaya saya dapat berhenti daripada kerja makan gaji saya, okay. Dan in fact masa tu dalam 4 hari program, 3 ke 4 hari program masa tu, saya macam tak tahu apa yang saya belajar. Saya macam tak tahu apa saya belajar, sebab dia terlalu intens dan kadang-kadang saya terlalu penat dengan program tu sepanjang hari, dari hari ke hari, alright. Dan kalau nak cerita experience dekat IMKK tu, saya rasa tak boleh nak explain, nak gambarkan macam mana the excitement, okay, the situation, okay. Tetapi terlalu banyak benda yang memberi impact kepada saya selepas IMKK pada tahun 2014 tersebut lah, okay. Dan saya ingat lagi ada satu kata-kata yang Dr. Azizan Osman cakap pada waktu tu adalah, dia kata, dalam life ni kalau you nak berjaya, you have to do what you love. Okay, do what you love. You kena buat benda yang you suka. Okay, bila you buat benda yang you suka, you akan lebih berjaya. Okay, itu kata-kata yang disebut. Tetapi dia sambung lagi. Tetapi sekiranya you sekarang tak boleh buat benda yang you suka, okay, belajar untuk suka apa yang you sedang buat. Dia cakap macam tu. Ayat tu yang dia cakap tu, dia macam mengetuk minda saya. Dia kata macam, dia cakap, kalau you nak berjaya, you kena buat benda yang you suka. Tapi kalau you tak boleh buat benda yang you suka sekarang, belajarlah suka apa yang you sedang buat. So apa yang saya tengah buat pada waktu tu, saya tengah bekerja sebagai seorang pegawai farmasi, alright, dan saya tak suka kerja saya tak minat, saya stres dekat tempat kerja saya. Tapi pesanan dia kata, belajar mencintai, belajar menyukai apa yang you sedang buat. Dan dia sambung lagi, dia kata, sekiranya benda yang you tak suka tu you boleh buat dengan terbaik, sangat terbaik, cuba bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya you boleh buat benda yang you suka. Pastilah you akan buat lagi gila terbaik. Itulah benda yang macam strike me, okay, dalam 3 hari tu yang yang memukul kepala saya, okay. Alright, dan take home message saya pada waktu tu adalah, saya balik daripada The Mines selepas IMKK dengan semangat untuk lakukan yang terbaik.
Okey, lakukan yang terbaik dalam kerja saya sebagai seorang pegawai farmasi pada tahun 2014 tu. Sehinggalah saya menjumpai apa yang saya boleh buat, apa yang saya betul-betul minat lah. Okey, dan happen to be juga lepas saya balik IMKK tu, masa tu saya mula mengenali dunia saham. Dan salah satu juga pesanan Dr. Azlan Osman pada saya pada waktu tu adalah, kalau you nak berjaya, you mesti ada mentor. Okay, kalau you mesti ada mentor, you mesti ada orang yang bimbing you, yang mesti guide you untuk you buat sesuatu. Okay, tak ada lagi sportsman terbaik dunia yang datang ke gelanggang tanpa coach. Okay, orang main badminton, pemain terbaik dunia, dia main tu belakang dia ada coach. Okay, bola sepak, pemain bola sepak, yang main terbaik dalam padang, di belakang dia ada coach. Bukan seorang coach, 2-3 orang coach yang guide dia, yang bantu dia. Dan of course, kalau kita tengok macam Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dunia, dia pun ada coach. Okay, dan of course coach dia tu tak boleh berlari selaju dia, tak boleh melompat setinggi dia, tidak boleh menendang sekuat Cristiano Ronaldo. Tetapi Ronaldo ni, sehebat-hebat dia, ada coach yang bimbing dia. Cuba fikir logik, kalau you nak betul-betul berjaya, penting tak untuk ada mentor? So, pada waktu itulah yang advice dia, yang mengatakan kunci kejayaan ataupun rahsia kejayaan adalah dengan mempunyai seorang mentor ataupun beberapa orang mentor yang guide you sehingga you capai apa yang you nak. Dan pada waktu itulah yang saya membuat keputusan untuk mencari mentor saya dalam dunia saham. Okay, saya rasa saham ni satu benda yang saya minat, yang sesuai dengan saya, dan saya nak berjaya dalam dunia saham ni. Dan itulah waktu daripada bulan 3 sampai ke bulan 5 tu, saya pergi seminar demi seminar, saya baca buku demi buku, dan saya mencari siapakah guru ataupun mentor yang boleh ajar saya tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Dan banyak saya attend seminar, market outlook dan sebagainya, sehinggalah saya berjumpa dengan mentor saya dalam saham, iaitu Zam Saham. Ini perjalanan saya dalam tahun 2014. Okay, malam ni very important session yang saya nak share dengan anda, supaya anda tahu perjalanan saya, dan kita akan relatekan di akhir nanti tentang saham MP ni lah. Okay, boleh tak semua? Okay, alright, terbaik. Okay, so itulah permulaan kisah saya. Bila saya ada mentor yang bagus, yang guide saya, yang saya betul-betul follow the process, sehingga saya faham macam mana nak buat kajian saham. Dia tak minum coach. Okay, right, jangan minum coke Kita minum air kosong saja Kita minum air kosong saja. Alright. So, jadi tahun 2014 bermula pada bulan Mei tu saya belajar saham, dan pada bulan Jun 2014 saya dapat achieve first 100% profit saya dalam saham, dan dekat situlah saya nampak benda yang saya betul-betul minat dan saya betul-betul passionate about adalah pelaburan saham. Okay, so masa tu saya masih lagi bekerja sebagai seorang pegawai farmasi. Alright, dan saya start melabur saham along the way. Saya melabur saham, dalam masa yang sama saya bekerja sebagai pharmacist. Alright, dan saya menjana pendapatan melalui pelaburan saham pada waktu tersebut. Okay, dan saya ada multiple sources of income. Okay, saya bekerja sebagai seorang pegawai farmasi, saya ada income sebagai pharmacist. Saya juga melabur dalam hartanah pada waktu tu, masa umur saya lebih kurang 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun. Alright, dan saya jumpa pelaburan saham, dan saya ada income dalam pelaburan saham. Okay, so di situlah saya nampak yang saham ni adalah suatu benda yang saya minat. Okay, saya bukan sekadar boleh buat duit dalam saham, tetapi saya ada passion dalam dunia saham. Okay, macam mana saya discover minat saya dalam saham ni adalah apabila saya berjaya buat profit dalam saham, saya punya tabiat, saya suka screenshot saya punya profit tu dan saya share dekat Facebook. Okay, saya suka tunjukkan saya punya result. Okay, dan bukan niat untuk menunjuk, tetapi sebenarnya saya suka untuk rekodkan apa yang saya buat, supaya macam saya cakap, Facebook ni dia ada memories. Okay, lepas tahun kita akan nampak balik apa yang kita buat setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas. Jadi apabila saya post tu, saya suka tengok balik apa yang saya buat setahun yang lepas, dan itulah ibarat diary saya. Okay, jadi saya banyak share dekat Facebook. Dan after all, saya rasa macam saya post kat Facebook tu bukan sebab menunjuk, sebab saya tak rasa saya macam menunjuk pun, sebab saya tak rasa ada orang tengok pun apa yang saya post dekat Facebook. Saya tak rasa ada orang tengok pun. Saya post tu saya tengok sendirilah, tak ada orang lain tengok pun. Sebab apa saya rasa macam tu? Sebab bila setiap kali saya post apa-apa dekat Facebook, tak ada orang like pun, tak ada orang klik like pun, tak ada orang klik love pun,
So saya rasa macam tak ada orang tengok, tak ada, okay, nobody cares tentang apa yang saya tulis dekat Facebook. Jadi saya post lah dekat Facebook dan jadikan dia sebagai satu memori saya sahaja. Okay, so saya keep dan saya menulis tentang saham, saya tulis pendapat saya tentang saham, saya cerita apa yang saya faham tentang saham, saya tulis kat Facebook saya. Okay, tetapi apa yang terjadi adalah selepas saya menulis tentang saham tu, selepas beberapa ketika, rupa-rupanya kawan-kawan saya yang dekat tempat kerja, ada kawan-kawan saya yang dia friends dengan saya dekat Facebook, rupanya membaca Facebook post saya. Dan dia cakap, Nizam, kau ada melabur saham ke? Kau ada trade saham ke? Nampak macam ada profit je tu, macam best je. Ajarlah. So dekat situlah baru saya faham, baru saya tahu yang ada orang rupanya baca post saya dekat Facebook. Yang follow saya dekat Facebook. Dia baca, dia follow, tapi dia tak klik like. Tu dia. So itulah dia ceritanya, ramai orang macam tu. Jadi saya punya post dekat Facebook nampak macam sendu je kan. So tapi ramai yang baca. Ada orang baca lah, bukan ramai. Ada orang baca dan follow. Okay, so kawan-kawan saya dekat tempat kerja lah, kawan-kawan baik saya. Alright, dan mereka minta saya ajar tentang saham. Okay, mula-mula saya tak nak ajar. Saya rasa siapalah saya nak ajar orang. Saya ni pun bukannya pengajar kan. Saya just seronok buat benda tu tentang saham ni. Okay, jadi ada kat tempat kerja tu ada kawan baik saya yang dia minta betul-betul saya ajar. Tolonglah ajar, nagging saya untuk ajar tentang saham. Okay, dan saya kata boleh nak belajar saham, tapi kita tak boleh cakap pasal saham dekat tempat kerja lah. Okay, masa kerja kita kerja. Okay, lepas habis waktu kerja kita boleh cerita pasal apa sahaja. Okay, jadi lepas habis waktu kerja, okay, kita pergi dekat kedai mamak, kita lepak pukul 9 malam. Okay, katanya janji 1 jam sahaja. Okay, melabur belajar saham. Tapi because of seronoknya cerita pasal saham ni, sampai pukul 12 malam baru balik rumah. Okay, sebab cerita pasal saham. Okay, dan dekat situlah saya bercerita tentang saham kepada kawan-kawan saya secara percuma, tak ada charge apa-apa. Dan saya rasa macam seronok bila saya dapat share apa yang saya faham. Dan yang bestnya, kawan-kawan saya cakap rasa macam bestnya saham ni, seronoknya saham ni, macam tak susah pun saham ni. So itulah yang menjadikan satu keadaan di mana saya rasa saya dapat sampaikan apa yang saya faham tentang saham kepada kawan saya. Dan dia menjadi satu kepuasan kepada saya. Okay, bila saya dapat explain kepada kawan-kawan saya. Mamak Farhan, kedai mamak mana tu tuan? Banyak kedai, macam-macam kedai mamak ada. Okay, alright. So macam-macam saham yang macam-macam cerita tentang saham yang saya kongsikan. Okay, dan sejak daripada tu kawan-kawan saya di tempat kerja ni memulakan langkah mereka dalam saham. Mereka mula buka akaun CDS seperti yang saya gunakan. Masa tu saya guna Maybank dan juga RHB Investment Bank. Dan saya kata buka akaun CDS supaya you boleh beli saham. Dan mereka ikut. Okay, ada beberapa kawan-kawan saya ni yang rapat dengan saya dekat tempat kerja. Diikut dan mereka ada akaun CDS dan mereka mula membeli saham menggunakan strategi yang saya kongsikan kepada mereka. Dan pada waktu itulah saya melihat kawan-kawan saya yang belajar saham bersama dengan saya tu mula mendapat keuntungan dalam saham. Mereka mula dapat profit dan mereka tunjukkan screenshot mereka punya profit tu. Nizam, hari ni aku berjaya buat profit RM300. Hari ni aku berjaya buat profit RM600. Okay, ada kawan saya Chinese yang quite close to me. Dia cakap, Nizam, thank you hari ni I berjaya buat profit RM1,200. Okay, so itulah momen-momen pada tahun 2014-2015 yang menjadi realization kepada saya. Saya nampak yang sebenarnya saya boleh ajar orang tentang saham dan saya rasa bila saya ajar tu orang faham sampai dia boleh dapat result. Okay, dan dia boleh repeat the process, ulang-ulang buat benda yang sama. Alright, so saya rasa seronok pula. Saya rasa seronok yang saya dapat membantu kawan-kawan saya buat sedikit duit dalam saham. Sampai ada yang boleh bayar installment kereta dia, bayar installment rumah dia menggunakan profit daripada saham. Okay, so di situlah saya nampak keseronokan dalam saham. Of course saya boleh buat duit saya dalam saham pada waktu tu. Dan saya dapat lihat kawan-kawan saya boleh buat duit dalam saham semudah hanya menggunakan smartphone mereka. Sebab kita beli saham guna smartphone. Alright, so that's the way macam mana saya bermula dalam saham.
Alright, cerita saya lah. Ceritanya daripada MKK tadi dengan Dr. Azizan Osman. Okay, tetapi dia berlanjutan sehingga pelaburan saham. Dan apa yang saya nak ceritakan adalah, saya menjumpai passion saya. Saya menjumpai benda yang saya suka. Saya menjumpai benda yang saya seronok untuk lakukan, di mana bila saya bercakap tentang saham, saya tak rasa penat. Saya tak rasa bosan. Saya rasa macam excited. So minat tu, passion, minat. Okay, dan bila cakap pasal farmasi, bila bercakap tentang ubat, dia tak se-excited macam cakap saham, pasal saham. Okay, so saya rasa benda tu adalah perbezaan bila saya melihat dunia saham dan dunia farmasi yang saya tengah buat pada waktu tu. Sehinggalah saya rasa macam, this is it. Inilah bendanya yang saya cari. Benda ni lah benda yang saya nak buat, yang saya rasa seronok kalau saya boleh lakukannya. Okay, so bermula daripada itulah saya mula membina saya punya saya mula menulis e-book saya menulis saya buat video, buat sharing berkaitan dengan saham, saya bercerita, dan saya punya niat masa tu adalah nak share, sekadar nak share. Apa yang saya tahu, saya just nak share. Saya excited untuk share dengan siapa yang berminat lah, siapa yang tak berminat, tak apa. Tetapi itulah benda yang berlaku pada tahun 2014, 2015. Alright, dan antara keseronokan saya bila melabur saham ni, saya boleh travel ke luar negara. Saya pergi ke Beijing, China pada tahun 2014. Pada 2015 pergi ke Universal Studios Singapore, USS Singapore. Pergi 3 kali dah saya pergi USS. Lepas tu pergi ke Korea pada tahun 2016, pergi ke Korea. Wife saya sibuk sangat nak pergi Korea. So saya bawa wife saya dan anak saya yang pertama pergi ke Korea bercuti. Alright, dan kemudian 2018 kita pergi ke Indonesia, Bandung, Indonesia. Dan pada tahun 2019 alhamdulillah sempat ke Madinah, kota Madinah dan Mekah untuk mengerjakan umrah. Sebab mak saya kata mak saya nasihatkan saya, boleh nak pergi bercuti ke luar negara, jalan-jalan tengok negara orang, tapi kalau boleh pergilah ke Mekah, Madinah buat umrah. So masa itulah saya buat keputusan pada tahun 2019 tu, saya pergi ke Madinah dan Mekah untuk mengerjakan umrah bersama dengan mak saya, dengan wife saya, mak mertua saya dengan kakak saya lah. Okay, jadi itulah ceritanya tentang bila ada pendapatan daripada pelaburan saham ni, dia possibility untuk buat apa yang kita boleh buat. Okay, dan kita boleh buat benda yang kita suka lah basically. Okay, alright, alhamdulillah. Okay, so dengan saham jugalah, sebab travel keluar negara tu, saya bukanlah suka travel, tetapi because of bila dah travel keluar negara tu, jadi seronok pula boleh travel keluar negara. Okay, cuma sekarang ni because of PKP, because of lockdown, kita tak dapat nak keluar negara. Okay, so melancong dalam rumah sendiri lah. Okay, so macam tu. Alright, Shuffle 2019 bulan berapa tuan pergi? Saya pergi pada bulan Disember 2019, akhir tahun. Okay, 4 Disember kalau tak salah saya, ke 2 Disember. So lebih kurang 2 minggu lah kat sana. Alright, so alhamdulillah dapatlah sempat pergi. Tapi of course saya rasalah saya buat umrah pada waktu tu bukan yang terbaik. Okay, sebab first time pergi dengan tak tahu apa yang betul yang salah basically. So tak berapa puas hatilah umrah yang saya buat pada yang pertama. Saya rasa kita boleh buat dengan lebih baik, dan insyaAllah kalau ada rezeki, okay, insyaAllah nak ke sana sekali lagi. Okay, insyaAllah nak ke umrah sekali lagi. Alright, semoga Allah bagi rezeki, bagi kesihatan, bagi kemudahan. Alright, dan insyaAllah nanti dah dapat vaksin semua. Alright, border dah dibuka, kita dapat boleh pergi ke umrah. Dan insyaAllah saya doakan anda semua yang menonton, mendengar ni pun dapat ada rezeki untuk pergi ke umrah juga. Okay, mana tahu kita dapat pergi sama-sama kan, betul tak? Alright, Shuffle bulan November dan Disember saya di sana duduk sebulan sebab wife kerja di Jeddah. Oh ya ke? So mungkin terserempak saya lah tu masa tu kat situ. Okay, Saiful Jasman, bestnya dapat pergi umrah. Harap COVID cepat hilang, boleh pergi sana. InsyaAllah kita doa sama-sama. Okay, alright. So itulah dia ceritanya tentang perjalanan saya. Okay, nak cerita pasal Dr. Azizan Osman sebenarnya bermula daripada MKK itulah. Perjalanan saya, banyak perubahan dalam hidup saya berlaku selepas saya kenal Dr. Azizan Osman. Alright, dan
sejak daripada tu juga saya sentiasa pergi belajar dengan Dr. Azlan Osman. Okay, pada tahun 2014 saya pergi belajar dengan Dr. Azlan Osman tu, dan lepas tahun lebih saya sebenarnya macam biasa je, kehidupan saya macam biasa. Tetapi dalam masa yang sama saya tengok orang yang pergi belajar dengan Dr. Azlan Osman ni sentiasa improve diorang life diorang, dan ada yang achieve sampai income RM300,000 sebulan, ada yang jadi jutawan dengan follow Dr. Azlan Osman. Alright, so saya basically rasa macam saya tak buat benda yang betul pada tahun 2014-2015 tu, yang saya kena pergi belajar lagi. Sebab tu saya pergi belajar dengan Dr. Azlan Osman dan follow apa sahaja program yang dia buat. Alright, in fact program yang lebih mahal. Okay, saya attend program yang harga RM2,997. Okay, Millionaire Marketing Mastery pada tahun 2015. Alright, kemudian saya attend lagi Entrepreneur Foundation Program. Banyaklah business bootcamp, master your business. Okay, so kebanyakannya yang diajar adalah berkaitan dengan business. Macam mana nak buat business, macam mana nak manage business. Alright, dan itulah yang saya minat juga, sebab saya memang minat business. Cuma bila dibimbing ni, maka kita akan buat dengan betul. Alright, dan kita lebih yakin dalam perjalanan kita dalam building business. Okay, so sehinggalah pada tahun 2017 saya mendapat kekuatan saya untuk resign daripada kerja makan gaji saya sebagai seorang pharmacist. Alright, dan bila saya berhenti kerja, saya boleh fokus kepada apa yang saya nak buat, iaitu building business, dan of course juga melabur saham seperti biasa. Pelaburan saham tetap dilakukan seperti biasa, tetapi dalam masa yang sama saya fokus kepada business. Saya fokus kepada training tentang saham. Saya buat banyak seminar. Saya travel ke KL, Shah Alam pada waktu tu untuk share sedikit ilmu dan pengalaman saya tentang dunia saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so itulah yang terjadi, dan sehingga sekarang pada tahun 2019 pada tahun 2018, saya ingat balik tahun 2000 berapa 2018, 2019, yes, okay, 2018 saya join online mentoring program bersama dengan Richworks dan Dr. Azlan Osman ni. Nama program tu adalah Black Magic Mentorship. Okay, Black Magic Marketing Mentorship. Okay, right. So selama setahun tau saya undergo that program. Alright. Kemudian 2018 saya under Black Magic. Kemudian pada 2019 saya undergo program Spire. Okay, ni program under Richworks lah. Kalau anda tak faham tak apa, tapi just nak share dengan anda program yang saya lalui lah. So mentoring program So Black Magic Mentorship pada tahun 2018 tu adalah program tu lebih kurang RM4,000 setahun. Saya join program tersebut, lebih kurang RM4,000. Lepas tu 2019 saya join Spire, lebih kurang setahun juga. Dan Spire tu saya bayar RM20,000, RM25,000. RM25,000 untuk join the program selama setahun. Okay, dan pada tahun 2019, okay, 2019 pada bulan Oktober ataupun November 2019, saya rasa Oktober atau September 2019, saya decide untuk join Titanium Circle. Okay, under Richworks lah. Okay, Titanium Circle ni antara circle yang paling tinggi dalam program Richworks, dan saya bayar RM100,000. Okay, untuk join this Titanium Circle, RM100,000 untuk tempoh setahun lah. Alright, dan sekarang saya dalam Titanium Circle dah tahun kedua. Okay, tahun kedua saya berada dalam Titanium Circle. Okay, so Alhamdulillah, Dr. Azlan Osman ni adalah orang yang membantu saya untuk achieve more dalam hidup saya, to achieve my first million. Alright, Alhamdulillah. So this is the person yang memberi sangat banyak impact dalam hidup saya. Alright, dan itulah Dr. Azlan Osman. Okay, so saya percaya ramai orang memang skeptikal, memang akan cakap macam-macam kalau bercakap tentang Dr. Azlan Osman. But after all, saya yang melalui proses bersama dengan Dr. Azlan Osman ni, saya tahu dia ni sebenarnya macam mana. Dan dia ni memberi kesan kepada usahawan-usahawan Melayu di Malaysia lah, especially. Alright, salah seorangnya saya. Dan of course dia bukan soal bisnes saja. Bila saya boleh share dengan anda, bila kita belajar tentang bisnes ni, sebenarnya kita belajar untuk memperbetulkan diri kita, untuk improve diri kita. Alright, so bila kita
improve diri kita, kita mempunyai sikap yang betul, attitude yang betul, mindset yang betul, barulah kita dapat buat bisnes dengan betul. Itulah program yang dibuat oleh Dr. Azan Osman. So dan alhamdulillah saya melaluilah satu proses yang sangat amazing bersama dengan Dr. Azan Osman. Dan hari ini apabila kita membaca news yang Dr. Azan Osman menggegarkan satu Malaysia dengan membeli saham MP pada jumlah kuantiti unit saham sehingga 44 juta unit saham, okay, dia menjadi satu berita yang menggemparkan seluruh Malaysia. Okay, jadi insyaAllah malam ni kita nak borak-borak pasal topik tersebut. Okay, baru je nak masuk pasal topik tersebut. Okay, yang tadi saya cerita tu adalah cerita saya macam mana saya mengenali Datuk Wira Dr. Azan Osman, dan sekarang saya masih lagi undergo training bersama dengan beliau. So dia adalah Datuk Wira Dr. Azan Osman adalah mentor saya yang mengajar saya tentang bisnes, mengajar saya tentang how to be a better person. Alright, dan sekarang ni saya sedang building my team, okay, Wealth Academy Senang Berhad dan juga tim Saham Mastery. Alright, dengan ilmu-ilmu yang diajar dalam program Richworks dan juga oleh Datuk Wira Dr. Azan Osman. Okay, dan of course saya ada perancangan baru. Okay, insyaAllah dalam masa sebulan 2 bulan ni saya akan launch a new program. Okay, new program yang sangat berbeza daripada apa yang saya sedang buat sekarang. Okay, sekarang kita tengah ada program Saham Mastery, saya ada tim Saham Mastery. Tetapi just untuk makluman kepada anda yang menonton malam ni, insyaAllah dalam sebulan ke 2 bulan akan datang, kita akan ada program baru. Dan program baru tu adalah totally different berbanding dengan tim Saham Mastery. Apa yang tim Saham Mastery buat sekarang adalah totally berbeza. So saya akan ada tim baru yang saya akan set up, totally different game dan totally different person. Okay, so nanti bila dah saya ready nanti, insyaAllah saya akan buat pengumuman dan saya akan maklumkan kepada anda bagaimana anda boleh terlibat dengan projek baru saya. Okay, pada sebulan 2 bulan akan datang. InsyaAllah saya tengah planning. Alright, kita tengah, sebab tu juga anda tengok saya tak banyak live sekarang, tetapi saya sedang dalam proses untuk mengerah idea tentang projek baru yang saya nak buat. Okay, dan it's going to be very interesting. Okay, dan kalau anda follow nanti, anda akan tahulah projek menarik yang saya akan launch pada sebulan ke 2 bulan akan datang. Okay, siapa yang agak-agaknya berminat nak tahu apakah projek baru saya yang akan saya launch sebulan ke 2 bulan akan datang? Kalau berminat nak tahu, komen berminat. Okay, Ahmad Sufian, hartanah ke tuan? Bukan hartanah. Projek dia tentang pelaburan juga, tetapi bukan hartanah. Okay, alright. Syed Idrus Al-Sagaf, untuk kuasai ilmu kita perlu juga buat pelaburan, kemudian amal ilmu yang dikuasai insyaAllah berjaya. Betul tu? Alright. Syazri Adli nak. Siti Nur Haris berminat. Siti Saadah Sulaiman. Saiful Bahari Muhammad, projek alumni ke coach? Projek alumni insyaAllah kita plan under tim Saham Mastery. Nanti tim Saham Mastery pun kita ada program juga untuk alumni dan sebagainya. Okay, tetapi apa yang saya nak cakap ni adalah projek baru. Projek baru yang agak berbeza lah dengan apa yang sebelum ni kita buat lah. Okay, dan dia akan memberi manfaat kepada lebih ramai pelabur saham di luar sana. Okay, yang nak melabur tapi ada masalah, tak reti nak buat kajian saham, malas nak buat kajian saham, tak ada modal mungkin, tak ada modal yang besar. Alright, dan nak shortcut dalam melabur. Okay, insyaAllah kita ada projek baru yang much more interesting. Okay, so that's why anda kena follow saya. Kalau saya buat live, kalau saya buat sesi voice chat, okay, anda kena follow ataupun Instagram live saya, sebab from time to time ni saya akan bagi sedikit hint-hint apa yang saya nak buat projek baru untuk anda semua follower saya di Nizam Malik page, insyaAllah. Okay, boleh? Alifia Dahlia baru join tuan. Okay, alright, boleh. Siapa yang baru join boleh join. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang komen berminat. Memang terbaik. Okay, so malam ni kita nak back to topic. Okay, kita nak cerita pasal kita dah berlangsung live berapa minit ni? Dah lekat 43 minit kita cakap. Okay, alright. Okay, so saya nak share dengan anda dalam pelaburan saham. Bila kita terlibat dalam pelaburan saham ni, kita ada akaun CDS dan kita boleh beli saham. Kita boleh membuat kajian saham dan semakan tentang kaunter saham yang kita beli semudah menggunakan device yang ada di hadapan kita. Smartphone kita,
ataupun kita punya iPad, kita boleh gunakan untuk buat kajian saham. Okay, so malam ni kita nak cerita-cerita sikit tentang counter MP, okay, yang dibeli oleh Datuk Wira, Dr. Azizan Osman, okay, sebanyak 44 juta unit saham. Okay, so apakah yang dilakukan? Kita nak teropong sikit. Okay, adakah counter ni bagus ataupun counter ni tak bagus? Okay, so kita nak lihat dari segi kajian saham. Okay, dan ingat seperti saya katakan, apa yang saya nak kongsi pada malam ni bukanlah sesuatu buy call ataupun sell call. Okay, dia hanyalah perbincangan based on apa data yang ada di public. Okay, yang kita boleh baca, kita baca sama-sama. Itu je. Okay, boleh ya? Alright. Mirzan Hanafi, buka petrol station mastery course. Alright, buat screener saham ke? Taklah, benda-benda yang lagi best lah. Okay, kalau nak tahu, kena tunggu dalam sesi live saya akan datang. Okay, alright. So, jom. So, this is iPad Pro saya. Okay, dan iPad Pro ni kita boleh gunakan untuk membuat kajian saham. Okay, so dah ready ke belum ni? Adakah anda ready untuk saya share dengan anda macam mana kita nak semak tentang counter MP ni? Boleh tak? Alright. Okey ke tak okey ni? Macam tak ada orang berminat je ni. Ready ya? Okey, alright. Siapa yang klik button marah tu? Kenapa marah tu? Okey, alright. So, dekat iPad ni, okey, so kalau anda pakai iPad, anda boleh buat macam saya buat. Okey, kalau anda tak ada iPad, anda ada iPhone ataupun Android, apa-apa phone pun boleh guna jugalah. Okey, alright. So, apps yang saya gunakan untuk kita buat kajian tentang counter MP ni adalah apps KLSC Screener. Okay, so KLSC Screener. Okay, ini adalah apps KLSC Screener. Okay, so KLSC Screener ni, okay, kita boleh buat kajian tentang counter-counter saham yang ada di Bursa Malaysia. Okay, alright. Mawak Ihtisam, iPad Pro ada keyboard ke? Ada keyboard. Tapi saya tak bawa keyboard saya ni. Okay. Alright. Okay, alright. Okay, alright. So, dalam apps ni, okay, apa yang kita boleh buat adalah kita tekan button search ni. Alright. Dan kita boleh search kat sini MP ni. Kita boleh search MP. Okay, dan klik nama MP. So, kita akan nampak paparan macam ni lah. Okay, kita akan nampak paparan macam ni. Okay, so MP ni adalah satu counter yang patuh syariah di pasaran saham Bursa Malaysia. Alright, dan yes, dekat sini kita ada announcement. Dekat bahagian bawah ni ada announcement. So, pada 18 Jun 2021 so pada hari Khamis hari ni 19 dah. So, 18 semalam hari Jumaat ya. Okay, so dia tulis kat sini announcement. Datuk Wira Dr. Azizan Osman, okay, dia ni lah, okay, dia acquisition of shares from open market sebanyak 44 juta unit saham ya pada 17 Jun. Okay, date interest acquired. Okay, so direct unit, okay, direct percentage sebanyak 5.762%. Okay, alright. So inilah info yang saya maklumkan tadi. Okay, dan of course semua orang boleh tengok benda ni lah. Ni bukan rahsia, bukan insider info ni, memang semua orang pun tahu. Okay, alright. So sekarang ni dekat dalam KLSC Screener ni kita boleh tengok data tentang company ni. Okay, so satu perkara yang saya selalunya tengok adalah, first kali adalah dividend yield ni. Okay, dividend yield ni dekat sini dia tunjukkan adakah syarikat ni memberikan dividen ataupun tidak. So kalau kita tengok dekat sini, syarikat ni dividen yield dia dash. Maksudnya syarikat ni tidak memberikan dividen pada tahun lepas. Okay, langsung tak bagi dividen. Alright, so dividen per share DPS juga tidak ada. Maksudnya syarikat ni, counter ni, dia bukan company dividen. Okay, secara ringkas kita tengok kat sini, dia bukannya company dividen, syarikat yang memberikan dividen. Okay, so kalau melabur saham sesuatu syarikat yang tidak memberikan dividen, apa maknanya? Okay, so dia ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang tu membeli saham untuk target capital gain. Okay, so maksudnya dia naik, nanti dia kalau dia naik harga dia nak jual dekat atas, maksudnya dia akan buat profit secara capital gain. Yang kedua adalah sekiranya syarikat tersebut dia nampak ada prospek, ada projek dan dia masuk melabur, dan syarikat tersebut ada kemungkinan akan memberikan dividen selepas ini. Mungkin juga.
Kita tak tahu. Tapi dia ada dua kemungkinan dekat sini lah. Okay. Tetapi kalau kita tengok sebelum ni dia tak pernah bagi dividen, adakah expectation kita adalah untuk dividen? As for retail investor macam kita, mungkin tidak lah. Okay. Mungkin lebih kepada capital gain ataupun capital appreciation. Okay. So far boleh faham? Simple kan? Okay. So dengan melihat dividen yield ni, kita boleh dapat gambaran. Company ni, MP ni dia bagi dividen ke tak ada bagi dividen. Tu soalan yang first kali kita nak tengok dan kita nak tahu bila kita mengkaji sesuatu saham. Ini dikira sedikit tentang fundamental analysis lah. Okay, alright. So saya nak beritahu anda kajian saham ni sebenarnya very simple. Tak payah susah-susah. Dengan menggunakan data-data di device kita je pun kita boleh buat kajian saham. So kita sebagai seorang investor retail, alright. So kita boleh buat kajian saham kita sendiri dan kita melihat kepada data-data ni lah. Okay, alright. So next, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh swipe ke kanan dan kita boleh tengok financial reports. Yang powernya zaman sekarang ni adalah kita boleh tengok financial report di semudah di hujung jari kita. Menggunakan KLSE Screener, apps percuma. Bukan saya je tahu benda ni, ramai orang tahu. Okay, alright. So, kita boleh tengok performance sesuatu syarikat tu, adakah syarikat tersebut dia buat duit ke tak dalam bisnes dia. Okay, alright. So, kalau kita tengok dekat sini, dari kuarter ke kuarter, okay, pada tahun 2020 ni, basically syarikat ni dari kuarter ke kuarter 2019 dia rugi. Dia ada untung sekali pada kuarter September 2020. Dia untung sebanyak 1.155 juta. Lepas tu dia ada rugi balik negatif 26 juta. Rugi tu besar. Alright, dan dia ada keuntungan pada 2021 ada start keuntungan sebanyak 2 juta. Alright, so benda ni kita boleh tengok dekat paparan financial reports ni, quarter report. Okay, so anda boleh semak dekat smartphone anda jugalah. Okay, alright. So syarikat ni kalau kita tengok dia rugi. Alright. Okay, dan nak memudahkan kita cara baca adalah kita boleh klik dekat sini dia tulis quarter. So kita boleh tukar jadi annual. Okay, so dekat annual ni kita boleh tengok performance dari tahun ke tahun. So kalau kita tengok dekat sini, okay, sejak dari tahun 2015, syarikat MP ni sentiasa mengalami kerugian. Okay, so kita tengok kat tepi ni, dia asyik rugi je. Dia sentiasa rugi dari tahun ke tahun, sehinggalah pada tahun 2021, syarikat ni mula menjana keuntungan. Okay, di keuntungan. Okay, so kalau kita balik semula ke quarter report dia hanyalah mention dia punya quarter report ni pada bulan 3 punya hari tu. Bulan 3, sekarang dah bulan Jun. Okay, so report yang terbaru ni belum keluar lagi. Okay, setakat ni syarikat ni dia ada untung lah pada tahun 2021. Tetapi 2021 belum berakhir lagi. Okay, dia of course dia ada untung, tetapi adakah keuntungan tersebut valid ataupun tidak? Sebab pada tahun 2020 pada bulan September tu dia still ada juga untung 1.15 juta. Okay, right. So ini adalah satu dari segi financial report. Kita cakap syarikat ni dari segi financial belumlah menunjukkan prestasi yang meyakinkan, okay, in terms of dia punya quarter report. Okay, kalau quarter report dia sentiasa untung dari tahun ke tahun, daripada quarter ke quarter, then okay lah. Tetapi dari segi financial reports, kita melihat kepada data, okay, dan semua ni data yang valid, okay, daripada MP sendiri. Alright, dan kita fikirkan adakah syarikat ni sebenarnya dia adalah syarikat yang fundamental bagus ataupun tidak. Sekarang harganya adalah 25 sen dekat sebelah kanan ni. Okay, 25 sen seunit saham. Okay, dan kalau Datuk Wira Dr. Azman membeli pada harga yang lebih rendah, basically dia sedang menjana keuntungan secara capital gain lah. Okay, selepas pembelian saham dia pada Khamis ataupun Jumaat lepas pada harga mungkin 21 sen, 22 sen, somewhere there. Alright, dan sekiranya okay, keuntungan dia mungkinlah dah berapa puluh ribu atau ratus ribu lah basically. Okay, alright, so that's berkaitan dengan dia punya quarter report. Okay, so next, selain tu juga yang bestnya tentang KLSE Screener, kita boleh swipe dan kita boleh lihat charting. Okay, semudah di smartphone kita. So kita boleh tengok 6 months punya charting. Okay, kita boleh tengok macam ni. Okay, kita boleh tengok juga macam ni. Okay, terpulang. Alright, dan kalau kita tengok sekarang, okay, saham ni dia ada pada harga 25 sen.
Okay, saya harap saya just tunjuk kepada anda. Nanti anda nak semak, anda semak dekat smartphone anda sendiri. Alright, dan kalau saya tengok dekat sini, kalau saya ambil 1 year punya, ataupun saya ambil pada 3 years, kalau saya ambil charting 3 years, okay, so kita boleh lihat pada tahun 2020, pada bulan Mac 2020, okay, ketika PKP diumumkan pada 18 Mac 2020, semua pasaran saham jatuh, semua kaunter saham jatuh, dan kaunter MP ni jatuh sehingga ke paras 5 sen. Okay, dekat bawah ni, okay, di paras 5 sen. Dan sekarang harganya telah naik, along the way dia turun naik, tetapi telah naik ke paras sekarang 25 sen. Dan setup yang macam ni kita boleh nampak ada setup permulaan uptrend dan juga ada setup bullish divergence lah. Okay, dari segi sudut teknikal ada signal. Ada signal yang menunjukkan counter ni nak bergerak naik, dan dia pun telah bergerak naik ke paras 25 sen. Okay, so bayangkan pada tahun lepas 2020 harga saham ni berada pada harga 5 sen pada lowest point, okay, dan sekarang telah pergi ke paras 25 sen. Okay, so sekarang kita cuba buat kiraan. Okay, kita pergi kat calculator. Alright, dan kita sekejap macam mana nak clearkan ni. Sekejap okay, right. So ni calculator ni, bayangkan daripada 5 sen dia pergi ke 25 sen. So kenaikan dah naik berapa banyak, okay? So 0.250, okay, tolak 0.05 sama dengan bahagi 0.05 sama dengan darab dengan 100. Okay, so kenaikan telah naik daripada tahun lepas, okay, sebanyak 400%. Okay, kenaikan telah naik sebanyak 400%. Okay, so ini menunjukkan saham ni telah rebound dengan sangat-sangat menarik lah, sebanyak 400%. Okay, so but kalau kita tengok chart, okay, sebelum dia naik ke 25 sen tu, okay, dalam tempoh setahun yang lepas, okay, boleh nampak ke tak ni? Okay, saya zoom lah zoom. Apa guna kalau tak zoom kan? Apa guna tak zoom? Okay, lebih kurang okay, so daripada bawah ni naik ke atas ni. Okay, alright. So sekejap ke terbalik ni saya ni. Mesti korang tak nampak kan? Tak beritahu. Okay, alright, baru nampak. Lebih kurang lah tak kisahlah Okay, alright. Okay, alright. So sebab tulisan dia tulis Marvel ni baru nampak kan? Sorry Okay, alright. So this is harga saham lowest ni dekat sini 5 sen naik ke 25 sen. Okay, along the way ni dia naik, turun, naik, turun, turun, naik, turun. Okay, itulah pergerakan harga saham. Dia memang turun naik, tetapi adakah dia ada potensi untuk bergerak naik? Okay, so setup bullish divergence, kalau kita boleh tengok dekat sini, dia memang ada setup bullish divergence. Daripada harga bawah 15 sen, sepatutnya ada signal untuk kita membeli secara teknikal. Alright, dan sekarang telah pun naik ke 25 sen. Okay, right. So that's sesuatu perkara yang kita boleh lihat dalam KLSE screener. Alright, dan in terms of dividend, macam saya cakap, dividends, okay, tidak ada dividen diberikan untuk saham ni. Okay, so saham ni, syarikat ni memang bukan syarikat dividen. Okay, bukan syarikat dividen, okay, yang memberikan dividen kepada pemegang saham. Okay, mungkinkah dia akan mula memberikan dividen selepas ni, kita tak tahu. Alright, tetapi kalau syarikat yang tidak memberikan dividen, tak ada benda lain adalah keuntungan yang disasarkan adalah secara capital gain. So bila kita mensasarkan keuntungan secara capital gain, kita kena tengok dari sudut technical analysis. Okay, alright. So mungkin MP ada projek, of course ada orang share tentang berita Malaysia nak start cashless payment punya services. Okay, mungkin juga itu adalah salah satu petanda yang MP ada projek, dapat projek, kita tak tahu. Okay, but after all, technical analysis akan menjawab lah pergerakan harga saham tersebut. Technical analysis akan menunjukkan ke mana harga saham tersebut nak pergilah. Okay, so inilah cerita hari ni yang saya nak kongsikan dengan anda tentang pembelian saham MP oleh Datuk Wira Dr. Azlan Osman, salah seorang mentor saya yang banyak mengajar saya. Alright, dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda sebenarnya adalah
this is Bursa Malaysia. Kalau ada orang cakap Bursa Malaysia tak bagus, counter-counter dalam Bursa Malaysia tak bagus, wait a minute, okay? So kenapa ada orang beli sampai 44 juta unit saham pada waktu sekarang? Okay, of course sekarang banyak saham jatuh di Bursa Malaysia ni, banyak pasaran harga saham jatuh. Alright, dan mungkin sahaja ini adalah peluang untuk kita membeli counter-counter saham pada harga yang murah, dan kena cukup sabar untuk tunggu harga saham tersebut rebound balik semula ke paras yang lebih tinggi, okay? But after all, kita kena make sure kita pilih counter yang betul. Counter yang bermasalah kita kena elakkan, okay? Counter yang betul-betul bermasalah kita kena elakkan lah, supaya kita tidak terperangkap dalam counter yang going downtrend. Alright, dan kita terpaksa cut loss, okay, dan mengalami kerugian demi kerugian, okay? Alright, so far faham ke apa yang saya cerita ni? Cuba komen sikit, adakah anda faham dan anda rasa belajar sesuatu daripada perkongsian saya pada malam ni? Alright, siapa yang suka apa yang saya kongsikan malam ni? Cuba komen yes di ruangan komen di bawah. Cepat komen. Alright, faham ya? CG Lindi, faham. Syamsa Syazwan, faham tuan. Okay, right. Saharudin Abdul Latif, yes. Terbaik. Kai FT is watching. Okay, alright. So, kalau anda rasa perkongsian saya ini bermanfaat, anda boleh bantu saya untuk klik button share. Okay, sharekan video ni kepada lebih ramai orang di luar sana. Alright, yang mungkin suka nak dengar topik berkaitan dengan Datuk Wira Dr. Azlan Osman. Alright, dan hopefully perkongsian saya ini memberi sedikit pencerahan kepada anda macam mana kita membuat semakan sesuatu saham menggunakan device yang ada di hadapan kita. Smartphone kita, iPhone kita pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kena tahu cara nak baca data-data tersebut supaya kita dapat gambaran macam mana seseorang membuat keputusan, dan mungkin juga kita tak tahu kenapa dia buat keputusan untuk membeli, tetapi at least kita dapat mengkaji. Okay, so after all, apa sahaja counter saham yang anda nak beli, pastikan anda kaji terlebih dahulu. Alright, jangan main beli sahaja saham. Jangan sebab baca news anda terus beli. Alright, dan takut-takut anda terbeli dekat puncak di atas, terkejar-kejar beli. Okay, so apa sahaja counter saham yang kita nak beli, make sure kita mempunyai strategi dan perancangan. Alright, dan kita membeli pada harga yang betul, dan kita tahu apa risiko yang kita ambil dalam counter yang kita beli ni. Okay, alright. Syamsani, tuan, adakah pernah terjadi counter jatuh nilainya sampai 1 sen? Dan kalau ada, adakah counter ni boleh digantung urus niaganya? Alright, sesuatu saham tu dia ada limit up dan limit down. Maksudnya dalam satu hari dia boleh turun berapa banyak, okay, dan dia boleh naik juga berapa banyak, okay. Dan of course sesuatu saham tu boleh turun sampai 1 sen, sampai setengah sen pun boleh. Alright, terpulang kepada pergerakan harga sahamnya lah. Okay, tetapi sekiranya dia turun terlalu banyak dalam satu hari sehingga limit down, okay, dia akan ada dia akan ada apa orang kata tu? Dia akan ada inquiry lah. Dia akan suspend, okay, UMA, unusual market activity. Okay, dan syarikat perlu menjawab kepada Bursa Malaysia lah kenapa saham dia jatuh sampai limit down. Okay, so itu adalah antara perkara yang biasalah berlaku dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, alright, so insyaAllah pada bulan Jun ni dan juga Julai, insyaAllah saya akan ada session dengan Datuk Wira Dr. Azlan Osman. Saya ada 101 session dengan beliau, dan insyaAllah kita akan borak-borak lagi tentang perancangan, tentang dalam saham ni apa cerita. Alright, but after all, inilah keseronokan dalam dunia saham. Ketika ramai orang risau hari ini, sebenarnya mungkin ini adalah waktu-waktu yang sesuai untuk kita masuk ke pasaran saham. Alright, dan kita sebenarnya kena invest dalam pasaran saham ketika everything looks bad. Okay, ketika semua benda nampak tak cantik, tak bagus, itulah waktu terbaik untuk membeli. Bukan membeli saham ataupun invest ketika semua nampak bagus. Ketika semua nampak bagus, semua pasaran saham, harga saham dekat atas puncak. Itulah kesilapan ramai orang. So, kita nak ubah this mindset. Okay, saya mengambil masa yang terlalu banyak sebenarnya untuk mengubah mindset orang ramai tentang kita nak melabur saham ni, kita kena belajar untuk membeli saham ketika everything looks bad. Okay, bukan ketika everything looks good. Okay, so ingat pesanan saya, ketika ramai orang suka tentang pasaran saham, ketika semua orang berkejaran membuka akaun CDS, waktu tu kita kena berhati-hati. Tetapi ketika ramai orang kutuk-kutuk pasaran saham, kutuk-kutuk everything tentang pasaran saham, okay, orang kata pasaran saham ni teruk lah, harga saham jatuh lah,
itulah waktunya kita mencari peluang. Dan ini adalah perkara yang akan sentiasa repeat all over again, yang akan berlaku sentiasa berulang-ulang dalam pasaran saham. Okay, so saya harap perkongsian saya bermanfaat, anda belajar sesuatu, alright, dan selamat melabur saham di pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, sekian saja daripada saya malam ni. Terima kasih banyak kepada anda semua yang menonton secara live. Terima kasih banyak kepada anda yang klik button share. Okay, dan terima kasih kepada anda yang baru follow saya di Nizam Malik page. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye. You are TNM, you are the next millionaire. Bye-bye.